Okey, boleh mula dah. Okey, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dahulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang barakah ini kita diberi peluang dan kesempatan untuk bertemu untuk kita membincangkan kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 karangan Syekhuna Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah. Dan petang ini kita akan menyambung perbincangan tentang kerasulan Nabi Adam alaihi salam. Okey. Tentang kenabiannya memang tidak menjadi isu, tetapi berkaitan dengan kerasulan ada dari kalangan firqah Wahabiyah yang menafikan kerasulan Nabi Adam alaihi salam. Dan kita sudah melihat dalil-dalil kerasulan Nabi Adam alaihi salam daripada ayat-ayat Al-Quran, dan pada petang ini kita akan melihat pula dalil-dalil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 234. Hadis yang pertama, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamati wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Hadis ini telah kita bacakan dahulu, tapi kita baca sekali lagi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku penghulu anak Adam atau aku penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat. Aku tidak membanggakan diri. Hanya di tanganku bendera pujian. Aku tidak membanggakan diri. Dan pada hari itu tidak ada seorang Nabi, baik Nabi Adam maupun yang lainnya, kecuali berada di bawah benderaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Dan hadis di atas yang baru kita bacakan sebentar tadi menjadi dalil kerasulan Nabi Adam alaihi salam, kerana yang dimaksud para nabi dalam hadis tersebut ialah nabi-nabi yang menjadi rasul kepada umatnya. Jadi disebutkan wa ma min nabiyyin yauma idzin adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Maksudnya pada hari itu tidak ada seorang nabi. Yang dimaksudkan nabi di sinilah rasul yang memiliki umat, baik Nabi Adam maupun yang lainnya, kecuali berada di bawah benderaku. Kemudian hadis kedua, an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Maksudnya dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seseorang terbunuh dengan cara zalim, maka sebahagian dari beban dosa kejahatan itu
akan menjadi tanggungan anak pertama Adam. Siapa dia? Iaitu Qabil. Kenapa Qabil? Kerana dialah yang pertama yang melakukan pembunuhan. Jadi siapakah yang dibunuh oleh Qabil? Dia membunuh saudaranya sendiri, adik-beradiknya sendiri, iaitu Habil. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan bahawa putera pertama Nabi Adam AS, iaitulah Qabil, yang telah membunuh saudaranya sendiri, iaitu Habil, akan menanggung sebahagian beban dosa orang-orang yang melakukan pembunuhan secara zalim, kerana dia orang yang pertama melakukan pembunuhan. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang mafhumnya, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Maksudnya, barang siapa yang mencetuskan atau barang siapa yang memulakan suatu sunnah yang buruk atau suatu perbuatan atau kebiasaan yang buruk, lalu diikuti pula oleh orang lain, maka baginya dosa dan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun dosa orang-orang tersebut berkurangan. Maknanya, orang pertama yang mencetuskan perbuatan buruk lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan menanggung dosa para pengikut dan penerusnya sesudah itu. Jadi kan itulah maka anak Nabi Adam yang bernama Qabil itu telah menanggung dosa para pembunuh yang datang sesudahnya, kerana dia adalah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Ia melakukan pembunuhan tersebut setelah datang hukum Allah tentang larangan membunuh. Dan hukum Allah itu sampai kepada manusia melalui para rasul. Kerana para rasul itu tugasnya ialah menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Dan Nabi Adam AS telah menyampaikan hukum haramnya membunuh manusia tanpa hak ini kepada umatnya. Dan umatnya pada waktu itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak isterinya. Jadi hukum itu telah sampai melalui lisan Nabi Adam AS. Justru Nabi Adam adalah rasul yang ada pada waktu itu, yang diutus oleh Allah kepada isteri dan anak cucunya. Sebelum ada rasul yang membawa ajaran agama, orang yang melakukan kejahatan tidak akan dibebankan dosa. Okay? Jadi dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu perbuatan itu dikira berdosa setelah datang hukum ataupun datang wahyu, datang ajaran agama yang menjelaskan akan dosanya. Selagi belum ada wahyu turun menjelaskan hukum sesuatu perkara, maka ia dihukumkan sebagai harus. Harus maknanya tidak dia menjadi dosa atau tidak menjadi wajib dan seumpamanya. Contoh macam arak. Arak pada peringkat awal ia adalah harus diminum. Kerana itu pada peringkat awal umat Islam meminum arak. Sehinggalah kemudian datang larangan sedikit demi sedikit, di mana larangan pertama jangan meminum arak, jangan meminum arak ketika hendak beberapa ketika sebelum melakukan solat, supaya tidak solat dalam keadaan mabuk. Supaya tidak solat dalam keadaan mabuk. Kemudian datang pula larangan total, maknanya haram terus meminum arak. Jadi asal hukum minum arak itu adalah harus sehingga datang satu wahyu atau satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang meminum arak. Macam itulah juga. Okey, dalam hal ini membunuh itu menjadi haram kerana telah turun satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Nabi Adam, lalu disampaikan pula kepada anak cucunya, yang menjadikan siapa sahaja yang melakukan pembunuhan tersebut, maka mereka dihukum berdosa dan mereka akan menerima akibatnya nanti di akhirat. Hadis yang lain, iaitu hadis yang ketiga, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa fil masjid fa qultu ya Rasulullah ayyul anbiya'i kana awwalu qala Adamu qultu ya Rasulullah wa nabiyyun kana qala na'am nabiyyun mukallam qala qultu ya Rasulullah kamil mursalun
qala 317 jamman ghafiran wa qala marratan 15. Qala qultu ya Rasulullah Adamu an-nabiyyun kana? Qala na'am nabiyyun mukallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis yang sebelum tadi itu yang diriwayatkan oleh Abdullah itu riwayat Al-Bukhari, manakala hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud At-Tayalisi. Abu Daud At-Tayalisi ini bukannya Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Jadi Abu Daud At-Tayalisi ini pengarang Musnad At-Tayalisi, manakala Abu Daud As-Sijistani ini seorang tokoh yang lain yang mengarang kitab Sunan Abi Daud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, juga Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, kemudian Al-Harith dalam Bughiyatul Bahis, dan Ibn Hibban menghukumkannya sebagai sahih, dan juga Al-Hakim begitu juga dipersetujui oleh Az-Zahabi. Maksud hadis tersebut dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di masjid. Aku berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang pertama kali di antara para nabi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adam." Aku berkata lagi, "Ya Rasulullah, apakah Adam seorang nabi?" Nabi SAW bersabda, "Ya, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah." Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Adam diajarkan oleh Allah Taala nama-nama seluruhnya. Artinya Allah Taala berbicara langsung kepada Adam alaihi salam dan mengajarkan kepada Adam nama-nama, tidak melalui perantaraan malaikat, langsung. Nabiyyun mukallam, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Jadi nabi-nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ni Nabi Adam, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aku berkata, "Ya Rasulullah, berapa jumlah para rasul?" Nabi SAW bersabda 300 dan lebih 10. 300 dan lebih 10, jumlah yang banyak. Suatu ketika Nabi SAW bersabda 315. Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah Adam seorang nabi?" Nabi SAW bersabda, "Ya, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah." Baik, dalam hadis di atas dijelaskan bahawa Nabi Adam AS diajak berbicara langsung, berbicara secara langsung oleh Allah tanpa melalui perantara, dan hal ini menjadi bukti bahawa Nabi Adam AS adalah seorang rasul. Kerana ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahawa ada antara para nabi itu yang diajak berbicara oleh Allah SWT secara langsung. Kalau kita nak semak kembali, lihat dalil yang pertama di halaman 228 dan juga dalam dalil yang kedua. Jadi dalam dalil yang pertama, di halaman 228 ke 229 itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebahagiannya Allah meninggikannya beberapa darjat. Jadi ayat tersebut merupakan suatu kesimpulan daripada kisah-kisah para rasul yang diceritakan sebelumnya dalam ayat-ayat sebelumnya, iaitulah kisah Nabi Adam diikuti dengan kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub dan Daud alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara para rasul itu Allah Taala kata minhum man kallamallah, di antara mereka iaitu para rasul tersebut ada yang Allah Taala berbicara langsung dengan mereka. Yang pertama iaitu Nabi Adam, yang kedua ialah Nabi Musa alaihi salam. Alaihi wassalam. Baik. Dalil yang kedua yang kita dah bincangkan hari itu, dalam disebutkan juga di situ minhum man kalamallah, tu dah jelas kita sebutkan tadi. Ada 3 orang yang mana Allah Taala berbicara langsung dengan mereka, iaitulah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik Baik, jelas. Jadi
Hadis tadi tu, hadis yang kita bacakan sebentar tadi tu adalah menjelaskan lagi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat juga riwayat daripada Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kamil anbiya'u qala 120,000 qultu ya Rasulullah kamil rusulu min dhalik qala 313 jamman ghafiran qala qultu ya Rasulullah man kana awwaluhum qala Adamu qultu ya Rasulullah an-nabiyyun mursal qala na'am khalaqahu Allahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa kallamahu qibala. Dan hadis ni lebih jelas lagi walaupun konteks perbincangan itu adalah sama, konteks pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah itu juga sama, cuma kat sini ada kita akan nampak dia akan lebih jelas lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku berkata, ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Nabi SAW bersabda 120,000. Ini kalau kita belajar kita dengar 124,000. 120,000 ni mana bundarnya 120,000. Aku berkata, ya Rasulullah, berapa jumlah para rasul di antara mereka? Nabi SAW bersabda 313 jumlah yang banyak. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa rasul pertama di antara mereka? Setelah ditanyakan tentang jumlah para nabi, kemudian ditanyakan pula jumlah para rasul daripada jumlah para nabi tersebut, kemudian ditanyakan pula di antara para rasul tersebut, siapakah rasul yang pertama? Ini lebih jelas lagi dia tanya. Siapakah rasul pertama? Maka Nabi SAW bersabda Adam. Aku berkata lagi, ya Rasulullah, apakah Adam seorang nabi yang menjadi rasul? Satu lagi pertanyaan daripada Abu Dzar yang menuntut kepastian. An-nabiyyun mursal, apakah dia nabi yang menjadi rasul? Nabi SAW bersabda, iya. Allah menciptakannya dengan tangannya. Meniup tangannya harus difaham bukan dengan makna fizikal, bukan dengan makna jisim, dengan secara literal. Telah kita bincangkan dahulu tentang takwil makna kalimat tangan tersebut, boleh dirujuk kembali pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Dan ataupun kita serahkan saja makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tafwid, serahkan saja makna kepada Allah, tapi yang pasti kita menafikan sebarang jismiyah, penjisiman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menciptakannya dengan tangannya, meniup padanya dari rohnya dan berbicara dengannya secara langsung. Meniup padanya dari rohnya, bukan roh Allah. Allah tu Maha Suci. Allah Ta'ala tu bukan roh. Lalu dikatakan meniup padanya dari rohnya, bukan maksudnya meniup seperti kita faham tiup dengan menghembuskan nafas. Maha Suci Allah Ta'ala daripada bernafas sebagaimana makhluknya. Dan bukanlah maknanya roh tu roh Allah. Tetapi maksudnya lah roh yang diciptakan oleh Allah SWT secara khusus untuk Adam. Dan berbicara dengannya secara langsung. Jadi frasa berbicara dengannya secara langsung itu menegaskan lagi bahawa Nabi Adam AS ini merupakan seorang rasul dan bukan sekadar seorang nabi. Dan hadis ini ialah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Begitu juga Abu Nuaim Al-Isbihani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Dan kesahihan hadis ini juga dipersetujui oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Baik, hadis yang kelima. An Abi Dzarrin qala, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ara'aita Adama an-nabiyyan kana? Qala na'am, kana nabiyyan rasula, kallamahu Allahu qibalah. Qala lahu ya Adamu uskun. Qala lahu Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Surah Al-Baqarah, Suratul Baqarah ayat 35, al-ayah 35. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah Adam seorang nabi? Nabi SAW bersabda, iya, dia seorang nabi dan rasul. Adam berbicara langsung kepada Allah, berbicara langsung kepadanya. Allah berfirman kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah Ta'ala langsung bicara kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga. Surah Al-Baqarah ayat 35. Jadi dua hadis di atas menegaskan bahawa Nabi Adam AS juga adalah seorang rasul selain daripada menjadi seorang nabi. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani
dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, begitu juga Abu Syekh dalam Al-Azmah dan Ibnu Marduyah. Hadis ke-6, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah anabiyyun kana Adamu qala na'am mukallamun qala fakam kana bainahu wa baina Nuh qala 'asharatu qurun. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Adam seorang nabi?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya," dan berbicara langsung dengan Allah. Maknanya Nabi Adam tu seorang nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Lalu ditanyakan lagi kepada Rasulullah oleh lelaki ini, berapa jarak antara Adam dan Nuh? Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Maka Nabi SAW menjawab, iaitu sebanyak 10 generasi. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi hadis-hadis di atas menjelaskan 10 kurun ni, diterjemah kat sini maknanya 10 generasi. Kalau kurun, satu kurun maknanya 100 tahun. Maknanya saya lebih cenderung untuk menterjemahkannya kepada 10 kurun, makna kurun dengan makna 10 kurun. Satu kurun 100 tahun. Makna 100 kali 10 ada 10,000 tahun. 100 kali 10 makna ada jumlah sekitar 1,000 tahun. 1,000 tahun. Jadi ada 10 generasi antara Adam dan Nuh. Antara Adam dan Nuh, betul. Kemudian hadis-hadis di atas menjelaskan bahawa Nabi Adam alaihi salam adalah seorang nabi yang mukallam. Mukallam maksudnya yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui perantara. Sementara dalam Al-Quran dijelaskan bahawa berbicara langsung dengan Allah adalah termasuk keistimewaan sebahagian para rasul sebagaimana telah kita jelaskan. Dengan demikian berarti Nabi Adam alaihi salam juga merupakan seorang Rasulullah kepada isteri dan anak cucunya. Kerana kalau sekiranya Nabi Adam itu bukan seorang rasul, kerana rasul ni, kerana Nabi, dia dapat wahyu untuk diamalkan dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu makna Nabi. Tapi kalau rasul, dia seorang Nabi yang mendapat wahyu daripada Allah SWT, lalu diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalaulah sekiranya Nabi Adam alaihi salam ni bukan seorang rasul, bagaimana dia nak menjelaskan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya cara-cara yang sebenarnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dia nak menjelaskan kepada anak-anak cucunya tentang akidah, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang tentang hari akhirat, tentang syurga dan neraka? Justru itu, secara logiknya, kalau kita tidak berdasarkan kepada nas sekalipun, secara logiknya kita akan faham bahawa Nabi Adam sudah pastilah dia seorang rasul. Kerana apa? Kerana dia perlu menjelaskan kepada anak cucunya tentang bagaimana, tentang sifat Tuhan yang sebenar, siapa Tuhan sebenar dan sifat-sifat Tuhan yang sebenar, serta tentang hal-hal keimanan seperti tentang hari akhirat. Kerana Nabi Adam ni manusia pertama bersama-sama dengan isterinya, manusia pertama yang turun ke dunia. Dan dia pernah mengalami hidup di syurga. Dia pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pernah bersama dengan para malaikat. Dia sendiri menyaksikan iblis tu bagaimana. Dia tahu syurga dan neraka tu, semua dia tahu. Dan bila dia turun ke dunia, anak-anak dia semua lahir di dunia. Anak-anak dia tak tahu tentang tentang syurga neraka, melainkan tentang Tuhan yang sebenar, melainkan setelah diberitahu oleh Adam alaihi salam, diceritakan. Ini menunjukkan bahawa Adam sudah pastilah dia seorang rasul. Kalau dia seorang nabi, maka maklumat tu dia hanya tahu untuk diri dia sendiri, dia tak peduli, dia tak sampaikan kepada anak cucunya. Sebab tu dalam Al-Quran pun Allah Taala sebut qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian semua sebahagiannya dengan sebahagiannya menjadi musuh. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan bahawa Allah Ta'ala akan turunkan wahyu. Siapa yang mengikut wahyu itu, maka dia akan petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Siapa yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, mana Adam tu turun, Allah Taala sertakan dengan petunjuk. Siapa yang ikut petunjuknya, maka dia akan dia tidak ada perasaan gentar di dalamnya, tidak ada juga perasaan sedih. Maknanya dia akan mendapat kebahagiaan di dalam syurga. Okey, itu secara logikalnya. Tapi di sini kita mendukung keyakinan kita itu dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Dan jelas daripada nas-nas Al-Quran dan hadis tadi menunjukkan bahawa Nabi Adam itu bukan sekadar seorang Nabi, tetapi juga dia adalah seorang Rasul. Apabila memang Nabi Adam AS adalah Nabi dan Rasul pertama di muka bumi, lalu bagaimana dengan hadis sahih berikut? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna an-nasa ya'tuna Nuhan fayaquluna ya Nuh anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia mendatangi Nuh pada hari kiamat, iaitu semasa di padang mahsyar. Jadi di mana para manusia mendatangi, bermula dengan datang kepada Adam, lalu selanjutnya kepada Nuh, lalu selanjutnya kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan akhirnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, jadi manusia mendatangi Nuh pada hari kiamat, iaitu di padang mahsyar, dan berkata, wahai Nuh, engkau rasul pertama kepada penduduk bumi. Lalu mereka pun minta supaya Nuh memberikan syafaat kepada mereka, tapi Nabi Nuh mengatakan nafsi masing-masing lah. Kemudian dia arahkan kita pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dalam hadis di atas dijelaskan bahawa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama kepada penduduk bumi berdasarkan dialog orang-orang ramai yang bertemu dengan Nabi Nuh. Lalu bagaimana dengan kerasulan Adam? Sedangkan hadis Imam Bukhari ini kata, ya Nuh anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. Wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama kepada penduduk bumi. Tadi kita dah menyatakan berdasarkan dalil-dalil yang lain bahawa Nabi Adam itulah rasul pertama sebelum Nuh. Jadi jawapannya, Nabi Adam alaihi salam juga seorang rasul, tetapi risalahnya hanya kepada isteri dan anak cucunya. Makna risalahnya kepada keluarga dia. Kerana itulah kelompok manusia pertama yang ada di atas muka bumi. Setelah Adam dan Hawa alaihi wassalam, maka kemudian mereka beranak pinak, ada anak-anak dan cucu-cucunya yang hidup bersama mereka, dan mereka mendapat pengajaran tentang agama daripada Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam adalah rasul kepada anak cucunya, isterinya. Sedangkan Nabi Nuh AS adalah rasul pertama yang risalahnya tidak hanya kepada kaum keluarganya, tetapi kepada seluruh penduduk bumi pada waktu itu. Jadi hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Jadi ini satu pendekatan dalam ilmu hadis. Apabila bertemu dengan hadis-hadis yang pada lahiriahnya bertentangan, maka biasanya mereka akan ambil pendekatan sama ada dilakukan taufiq ataupun al-jam'u. Maknanya diharmonikan di antara dua hadis tersebut. Dan ini salah satu pendekatan yang diambil tadi, iaitu al-jam'u. Maknanya dia mengharmonikan di antara hadis-hadis tersebut. Sebagai bukti kerasulannya, Nabi Adam AS telah menikahkan putera-putrinya yang berbeza kehamilan. Maknanya Nabi Sayyidatuna Hawa alaihissalam, dia akan hamil dan lalu melahirkan anak kembar pada setiap kehamilan. Dan begitulah selanjutnya pada kehamilan-kehamilan lain akan ada anak kembar lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan. Lalu mereka dinikahkan berselang-seli. Contohnya kehamilan pertama lelaki dan perempuan dinikahkan berselang-seli dengan kehamilan kedua lelaki dan perempuan, di mana anak daripada anak lelaki kehamilan pertama dinikahkan dengan anak perempuan kehamilan kedua, manakala anak perempuan kehamilan pertama dinikahkan dengan anak lelaki kehamilan kedua. Dan inilah yang menjadi antara sebab kenapa Qabil membunuh Habil. Kerana ketika Qabil ni dilahir dengan pasangan wanitanya, kembar wanitanya yang
yang cantik. Manakala Qabil lahir dengan pasangan atau kembar wanitanya yang cantik, manakala Habil lahir dengan kembar wanitanya yang kurang cantik. Dan ikut syariat pada waktu itu, Qabil mesti menikah dengan kembarnya Habil yang kurang cantik tadi, manakala Habil dinikahkan dengan kembar Qabil yang cantik. Dan Qabil tak nak terima. Dia tak nak terima. Jadi kerana itu akhirnya dia membantah. Dia nak bernikah dengan kembarnya sendiri, iaitu yang cantik tadi itu. Dan kerana itu akhirnya Allah Ta'ala menuntut mereka supaya mengemukakan korban. Lalu Allah Ta'ala menerima korban Habil, dan ini menambahkan lagi sakit hati daripada dalam hati Qabil, dan akhirnya dia bertindak membunuh Habil. Qabil membunuh Habil. Jadi salah satu daripada bukti kerasulan Nabi Adam AS ialah baginda telah menikahkan putera-putrinya yang berbeza kehamilan. Sudah tentu hukum ini tidak berlaku dengan rekaan Nabi Adam AS. Sebaliknya, ia tentu saja dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam bagaimana seharusnya mereka itu dikahwinkan. Bukan dengan rekaan-rekaan, bukan dengan pikiran-pikiran, tak. Tentu saja wahyu. Dan bila wahyu dilaksanakan, disampaikan, maka itu menunjukkan bahawa berlaku penyampaian risalah yang menyebabkan terbukti bahawa Nabi Adam itu adalah seorang rasul. Dan jadi hukum tersebut pasti hasil wahyu dari Allah. Seandainya Nabi Adam AS bukan seorang rasul, tentu pernikahan putera-putrinya tersebut akan dianggap tidak sah. Kerana pernikahan itu termasuk hukum agama, termasuk daripada syariat yang perlu bersandar kepada nas. Kalau tidak dia akan menjadi perzinaan. Jadi kalaulah sekiranya Nabi Adam ini bukan seorang rasul yang mendapat pengetahuan syariat tentang pernikahan, tentulah pernikahan putera-putrinya tersebut akan dianggap tidak sah. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kemuliaan Adam AS di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Nabi Adam AS seorang rasul yang diutus kepada keluarganya. Diperkuatkan lagi bahawa Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan bahawa baginda itu lahir daripada jalur keturunan yang melalui proses pernikahan yang syar'i. Dan baginda dan jalur keturunan baginda maknanya bermula daripada Adam AS, sampailah kepada Nuh, sampailah kepada Sam kepada Ibrahim, sampailah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu, kata Rasulullah, semuanya melalui jalur pernikahan yang syar'i. Tidak ada di antara keturunan leluhur Rasulullah SAW yang melalui jalur sifah atau maksudnya perbuatan zina, waliyazubillah. Jadi tentu saja bila sebut nikah itu secara syar'i, makna nikah yang diwahyukan cara-caranya, kaifiat-kaifiatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu syariat. Okay. Itu antara bukti-bukti menunjukkan bahawa Nabi Adam AS merupakan salah seorang rasul di antara rasul-rasul yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya kita berpindah ke topik yang baru, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling utama. Baik, dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sebahagian Wahabi, iaitu Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, dan sebahagian kaum Wahabi di Nusantara mengingkari keyakinan yang sahih tersebut dengan alasan tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada seluruh makhluk. Tentu saja pendapat Wahabi tersebut aneh dan keluar dari ijma' ulama'. Bahkan pendapat Wahabi seperti ini sama seperti pendapat sebahagian Mu'tazilah yang mengatakan bahawa malaikat lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salaf sebenar bagi golongan Wahabi dalam masalah ni ialah Mu'tazilah dan bukannya salafus soleh Ahlussunnati wal Jamaah. Baik, jadi para ulama telah berijma'
bahawa Rasulullah SAW lebih utama daripada seluruh makhluk. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, dalam berdalil kita menerima ijma' sebagai dalil yang disepakati, al-adillah al-muttafaq alaiha. Makna dalil-dalil yang disepakati selain daripada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian diikuti dengan al-ijma' dan al-qiyas. Jadi para ulama telah berijma' bahawa Rasulullah SAW lebih utama daripada seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit, iaitu para malaikat, apatah lagi dengan jin, berdasarkan sekian banyak dalil Al-Quran dan hadis sahih. Dalil-dalil tersebut antara lain adalah sebagaimana berikut. Dalil pertama, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ayat di atas menegaskan, dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi ayat di atas menegaskan bahawa Allah Subhanahu Taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yang mencakup orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan para malaikat. Rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman berlaku di dunia dan akhirat. Rahmat Allah bagi orang-orang kafir berupa perlindungan Allah kepada mereka dari azab yang menimpa umat-umat terdahulu, seperti contohnya dibenamkan ke dalam bumi, diganti rupa atau bentuk fizik yang lain. Contohnya seperti yang berlaku kepada penduduk Aikah, di perkampungan Aikah di zaman Nabi Daud AS, yang menderhaka. Lalu mereka berubah rupa bentuk fizik mereka menjadi kera dan babi. Dan kera dan babi ini dalam riwayat, dalam tafsir-tafsir disebutkan bahawa mereka ini tidak kekal lama lah. Mereka jadi kera dan babi dan tidak ada keturunan. Maknanya setelah mereka berubah menjadi kera dan babi untuk beberapa hari, lalu mereka mati, musnah, tidak ada keturunan. Jadi kalau nampak kera kat tepi jalan ke, atau ada tiba-tiba babi masuk kebun ke, itu bukan sama sekali keturunan Bani Yahudi yang derhaka tu. Tak ada kena-mengena. Yahudi yang derhaka tu, yang jadi kera dan babi tu dah memang musnah. Jadi sedangkan rahmat Allah Ta'ala bagi para malaikat adalah rasa aman mereka dari ancaman siksa dengan adanya pujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka dalam Al-Quran. Sebelum diutusnya Nabi SAW, para malaikat tidak merasa aman dari siksa Allah. Dengan demikian, Nabi SAW lebih utama daripada para malaikat. Dalil kedua, Allah SWT berfirman tentang para malaikat, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Surah Al-Anbiya ayat 29, yang bermaksud, dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam, demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Jadi ayat di atas menerangkan tentang ancaman Allah kepada para malaikat. Ayat tersebut menjadi dalil bahawa Nabi SAW lebih utama daripada malaikat melalui dua jalan. Yang pertama, jalan pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan Nabi SAW atas penduduk langit dan para nabi, iaitu penduduk bumi. Mereka bertanya, apa keutamaan Nabi SAW atas penduduk langit? Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, kerana sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada penduduk langit, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Dan barang siapa di antara mereka, iaitu para malaikat tersebut, mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Surah Al-Fath ayat 1 hingga 2. Jadi ada perbezaan dalam dua firman di atas. Kepada penduduk langit, iaitu para malaikat, Allah menyampaikan ancaman neraka Jahannam bagi mereka yang bersalah dan mengaku sebagai Tuhan selain Allah.
Sedangkan kepada Rasulullah SAW, Allah memberikan jaminan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan demikian Rasulullah lebih utama daripada penduduk langit. Dan ini jangan difahami bahawa, maknanya kalau Nabi mendakwa dirinya sebagai Tuhan, maka dia akan diampuni. Bukan maksudnya itu, ya. Cuma kat sini nak tunjukkan bagaimana dengan para malaikat yang memang tidak akan pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mengaku sebagai Tuhan, Allah Taala akan timpakan balasan. Maka Nabi yang jauh juga daripada perbuatan dosa, apatah lagi nak mengaku ketuhanan bagi dirinya, wal-iyazubillah, jauh Rasulullah SAW dan para Nabi daripada hal-hal tersebut. Maka mereka juga di situ Allah Ta'ala menyatakan keampunan buat mereka, sedangkan mereka itu sendiri suci dan bersih daripada perbuatan dosa, maksum. Jadi dengan demikian Rasulullah SAW lebih utama daripada penduduk langit. Mereka berkata, wahai Ibn Abbas, apa keutamaan Nabi SAW atas para Nabi? Maksudnya, apa keutamaan Nabi Muhammad SAW berbanding dengan para Nabi yang lain alaihi wassalam? Ibn Abbas menjawab, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Dan surah Ibrahim ayat 4 bermaksud, kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Jadi maksudnya Allah mengutus Nabi SAW kepada manusia dan jin. Jadi kalau rasul-rasul lain diutuskan ikut kepada kaumnya yang tertentu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak diutuskan untuk kaum Arab saja, tetapi diutuskan untuk seluruh umat manusia dan juga jin. Perbezaan di antara kedua firman di atas, para Nabi sebelumnya hanya diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya, sedangkan Rasulullah SAW diutuskan kepada seluruh umat manusia. Maksudnya menggunakan bahasa kaumnya tadi itu maksudnya kepada kaumnya tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh umat manusia. Dengan demikian berarti Rasulullah SAW lebih utama daripada Nabi-Nabi yang lain. Demikian pernyataan Ibnu Abbas sebagaimana yang dipetik oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dan telah disederhanakan oleh Kiai Muhammad Idrus. Jalan kedua yang menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Anbiya, iaitu ayat yang ke-29, bahawa ayat 29 daripada surah Al-Anbiya di atas menjadi dalil keutamaan Nabi SAW melebihi para malaikat. Dijelaskan oleh Al-Hafiz As-Suyuti sebagaimana berikut. Ayat ini menyampaikan peringatan kepada para malaikat melalui Nabi SAW dalam Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Surah Al-An'am ayat 19. Dalam ayat ini dijelaskan bahawa Al-Quran diwahyukan kepada Nabi SAW agar supaya beliau memberi peringatan kepada penduduk Makkah dan orang-orang yang Al-Quran sampai kepadanya, baik umat manusia maupun kalangan malaikat, maupun kalangan jin juga. Jadi berdasarkan ayat tersebut berarti Nabi SAW juga diutuskan kepada para malaikat. Ini menurut As-Suyuti. Jadi As-Suyuti kata ayat ini, dalam ayat tadi Al-Quran diwahyukan kepada Nabi SAW agar supaya beliau memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan orang-orang yang Al-Quran sampai kepadanya, baik umat manusia, maknanya yang bukan penduduk Makkah, yang bukan berbangsa Arab, yang bukan daripada keturunan Quraisy, maupun kalangan malaikat. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW juga diutuskan kepada para malaikat. Dengan demikian Nabi itu tentulah lebih utama. Rasulullah SAW itu pasti lebih utama daripada umat atau kalangan yang menerima risalah dari beliau. Dalil yang ketiga, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
Allah SWT berfirman yang bermaksud yang berbunyi di sini, yang bermaksud demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan, iaitu kesesatan. Surah Al-Hijr ayat 72. Dalam ayat di atas Allah SWT bersumpah dengan kehidupan Nabi SAW, iaitu la'amruk. Ini satu ayat qasam, ayat sumpah, di mana Allah SWT bersumpah dengan kehidupan Nabi SAW. Demi umurmu, maknanya dengan demi kehidupanmu wahai Muhammad. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah SWT tidak menciptakan makhluk yang lebih dicintainya daripada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak mendengar Allah SWT bersumpah dengan kehidupan seseorang kecuali dengan kehidupan Nabi SAW. Kehidupan Nabi Muhammad SAW. Baik, dia berfirman, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan, iaitu dalam kesesatan. Yakni demi kehidupanmu, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan, dalam kesesatan. Okey, ini ada macam berulang sikit. Baik, ini juga dipetik daripada kitab Dalailun Nubuwah karangan Al-Hafiz Al-Baihaqi. Dalil yang keempat, Allah SWT memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Al-Maqamul Mahmud, atau derajat yang terpuji yang tidak diberikan kepada seseorang dari kalangan malaikat dan juga para Nabi. Allah SWT berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi tempat yang terpuji dalam ayat tersebut maksudnya adalah syafaat, iaitu pertolongan Nabi SAW kepada seluruh manusia kelak pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, juga At-Tirmizi dan Ibnu Jarir. Ketika mentafsirkan ayat tersebut, Al-Hafiz Ibn Katsir berkata, ay if'al hadza allazi amartuka bihi linuqimaka yawmal qiyamati maqaman mahmuda yahmaduka fihi al-khalaiqu kulluhum wa khaliquhum. Ini tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, iaitu lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu, iaitu menunaikan solat tahajud di malam hari sebagai suatu nafilah, sebagai suatu ibadah tambahan, agar kami menempatkanmu pada hari kiamat kelak pada tempat yang terpuji, Al-Maqamul Mahmud, yang kamu akan dipuji oleh seluruh makhluk dan pencipta mereka kelak pada tempat tersebut. Sebagian ulama salaf, iaitu Imam Mujahid, mentafsirkan Al-Maqamul Mahmud dalam surah Al-Isra ayat 79 yang kita bacakan tadi, dengan maksud mendudukkan Nabi SAW di atas arash kelak pada hari kiamat. Seandainya kita mengambil penafsiran ini, maka akan mengantarkan pada kesimpulan bahawa Nabi SAW lebih utama daripada para Nabi dan malaikat, kerana kedudukan tersebut khusus bagi Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada sesiapa pun. Tetapi pendapat ataupun riwayat daripada Mujahid di atas telah dilemahkan oleh para ulama', meskipun kaum Hashwiyah dan Wahabi berpegangan dengan riwayat tersebut, dengan menggambarkan seolah-olah Nabi SAW itu duduk di arash di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum Hashwiyah dan Wahabi ini mengambilnya dengan makna yang literal. Berdalil ke-6, dalam hadis kisah Isra' dan Mi'raj, diriwayatkan An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraqi lailata usriya bihi muljaman musrajan fastas'ab alaihi faqala lahu Jibril abi Muhammadin taf'alu hadha fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu qala farfadda 'araqan. Dari Anas radhiyallahu anhu, kenderaan buraq yang dipasang dengan kendali dan pelana telah didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra'. Lalu buraq itu mempersulit kepada Nabi SAW untuk menaikinya. Maka Jibril berkata kepadanya, apakah kepada Muhammad kamu melakukan hal ini? Kamu tidak pernah dinaiki oleh seseorang yang lebih mulia menurut Allah daripada Muhammad. Lalu buraq itu pun bercucuran keringat. Bercucuran keringat.
Kerana apa? Kerana malu dan segan dengan insan mulia Nabi Muhammad SAW. Hadis di atas menunjukkan bahawa Nabi SAW lebih utama daripada Jibril AS. Kerana apa? Kerana Jibril pun menaiki Burak bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Jibril AS telah berkata kepada Burak, kamu tidak pernah dinaiki oleh seseorang yang lebih mulia menurut Allah daripada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi SAW lebih mulia daripada sesiapa pun yang pernah menaiki Burak tersebut, termasuklah Jibril AS sendiri. Dalil yang ketujuh, iaitu dalam hadis sahih diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni abra'u ila kulli khillin min khillihi walau kuntu muttakhizan khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalila inna sahibakum khalilullah. Baik. Hadis ini dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya aku mengumumkan keterbebasanku dari setiap orang yang menyangka sebagai kekasihku. Seandainya aku menjadikan seorang itu sebagai kekasih, orang yang paling erat hubungannya, kasihnya dengan Rasulullah, nescaya aku, iaitu Rasulullah SAW, akan jadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai kekasih. Jadi akan tetapi sahabat kalian ini, iaitu merujuk kepada diri Rasulullah SAW, adalah kekasih Allah. Jadi oleh kerana Rasulullah ini telah diangkat menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka tidak ada lagi ruang bagi kekasih-kekasih yang lain. Jadi hubungan khusus itu hanya antara Rasulullah SAW dengan Nabi, dengan Allah SWT. Itu dipanggil darjat khullah. Darjat khullah. Orang yang memiliki darjat khullah tersebut disebut khalil. Jadi menurut sebagian ulama, contohnya Imam Ahmad As-Sirhindi menyatakan bahawa darjat khullah itu lebih tinggi daripada darjat mahabbah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan sekadar Habibullah, tetapi baginda juga adalah Khalilullah. Baik, hadis ni sebenarnya menunjukkan pertama keutamaan Rasulullah SAW, yang kedua juga menunjukkan keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hadis di atas menegaskan bahawa Rasulullah SAW adalah kekasih Allah SWT. Hal ini adalah suatu darjat yang tidak pernah diperoleh oleh seseorang dari para malaikat. Berarti Rasulullah SAW lebih utama daripada para malaikat. Darjat kekasih atau khullah, khalil, lebih tinggi daripada darjat habib. Habib ni orang yang dicintai. Habib ni dengan wazan fa'il, merujuk kat situ iaitu isim maf'ul. Isim maf'ul iaitu orang yang dicintai. Wazan fa'il boleh ada dua. Satu sebagai isim fa'il, maknanya yang mencintai, maknanya yang sangat mencintai. Habib dengan wazan fa'il dengan isim maf'ul, maksudnya yang sangat dicintai. Jadi darjat khalil itu lebih tinggi daripada darjat habib. Kerana Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menyucikan diri, orang-orang yang beriman dan lain-lain. Tetapi Allah tidak menjadikan mereka sebagai kekasih Allah. Allah SWT menjadikan makhluknya sebagai kekasih hanya kepada Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kedua orang ini adalah makhluk yang paling utama, dan Rasulullah SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim AS. Kemudian dalil ke-8, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah berijma' bahawa Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia, lebih utama daripada para nabi dan malaikat. Ijma' tersebut tidak menjadi rosak sebab perbezaan kaum Mu'tazilah dan Ibn Hazm pada masa berikutnya. Kerana pendapat keduanya memang tergolong pendapat yang aneh dan keluar dari ijma'. Kerana menurut Mu'tazilah dan Ibn Hazm, bahawa para malaikat lebih utama daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan ini bukanlah pendapat yang dipegang oleh ijma' dan dianggap sebagai pendapat yang pelik dan asing dan terkeluar daripada ijma'. Jadi kita tak berpegang dengan pendapat tersebut. Dalil ke-9, dalam hadis sahih diriwayatkan an Rifa'ata ibni Rafi'in Az-Zuraqi radhiyallahu anhu wa kana min ahli Badrin. Qala ja'a Jibrilu alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma ta'udduna ahla Badrin fikum? Qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha. Qala wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Sahabat Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, seorang peserta peperangan Badar, ahli Badar, berkata, malaikat Jibril alaihi salam telah datang
kepada Nabi SAW lalu berkata, bagaimana anggapan kalian terhadap ahli Badar, iaitu orang-orang yang mengikuti peperangan Badar di kalangan kalian? Nabi SAW menjawab, mereka termasuk kaum muslimin yang paling utama. Atau jawapan yang seumpama itu. Jibril AS berkata, demikian pula orang-orang yang menghadiri peperangan Badar dari kalangan malaikat. Mana malaikat-malaikat yang ikut serta dalam peperangan Badar membantu orang muslimin, kaum muslimin, juga dianggap malaikat yang paling utama. Jadi hadis di sini menunjukkan pertama keutamaan ahli Badar. Kedua, kita tahu apa yang kita bincangkan iaitu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis sahih tersebut memberikan beberapa pesan. Pertama, para malaikat yang mengikuti peperangan Badar lebih utama daripada malaikat yang tidak mengikutinya. Kedua, dalam peperangan tersebut mereka menjadi tentera dan pengikut Nabi SAW. Jadi pemimpin peperangan tersebut bagi pihak kaum mukminin ialah Nabi Muhammad SAW. Dan sudah tentu pemimpin lebih utama daripada yang mengikutinya. Ketiga, berarti Nabi SAW lebih utama daripada mereka kerana menjadi sebab keutamaan yang mereka perolehi. Jadi keutamaan mereka, ahli Badar tadi, kerana berperang bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Sebagai penyempurna bagi beberapa dalil di atas, bagus sekali kalau di sini kita akhiri dengan kutipan dari asar seorang sahabat, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu sebagaimana berikut. An Bishr bin Shaghaf ad-Dabbi qala kunna julusan ma'a Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yawm al-jum'ah faqala inna a'zama ayyamid dunya yawm al-jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi taqumu as-sa'ah wa inna akrama khaliqatillahi 'ala Allahi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Qultu rahimakallahu fa aina al-malaikatu? Qala fa nazara ilayya wa dhahik فقال يا ابن أخي وهل تدري ما الملائكة إنما الملائكة خلق كخلق الأرض وخلق السماء وخلق السحاب وخلق الجبال وخلق الرياح وسائر الخلائق وإن أكرم الخلائق على الله أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم, yang dipetik daripada Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah juzuk kelima halaman 485. Jadi Bishr ibn Shaghaf ad-Dabbi berkata, kami duduk-duduk bersama dengan Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu pada hari Jumaat. Lalu beliau berkata, sesungguhnya hari dunia yang paling agung adalah hari Jumaat. Pada hari itu Allah diciptakan, pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Sesungguhnya semulia-mulia makhluk bagi Allah adalah Abul Qasim, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, siapa? Iaitu Bishr tadi berkata, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Lalu di mana pula kedudukan para malaikat? Lalu Abdullah bin Salam melihatku sambil tertawa dan berkata, wahai anak saudaraku, tahukah kamu malaikat itu apa? Malaikat itu hanyalah makhluk yang diciptakan seperti penciptaan bumi, langit, mendung, mana awan, gunung, angin dan makhluk-makhluk lainnya. Sesungguhnya semulia-mulia makhluk bagi Allah adalah Abul Qasim radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahawa dengan paparan di atas dapat disimpulkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk paling mulia, paling sempurna dan paling utama, melebihi para nabi dan para malaikat, apatah lagi manusia biasa dan juga jin-jin. Dan juga makhluk-makhluk yang lain sebenarnya. Hal ini telah menjadi ijma' ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah sejak dari generasi sahabat radhiyallahu anhu. Dan siapa-siapa yang mencanggahi pandangan ini, artinya mereka mencanggahi pandangan ijma' dan juga mencanggahi pandangan yang dipegang oleh generasi sahabat, orang-orang yang yang dekat dengan Rasulullah, yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, yang lebih mengenal hakikat diri Rasulullah SAW berbanding dengan generasi yang terkemudian. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan kehidupan para nabi di alam barzakh, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati' wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jannatil khuldi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.